إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله القائل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين Surat Al-Baqarah ayat 124. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsan ila yaumil. Amma ba' fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin, muslimat yang dimati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Bersamalah kita melarikan diri, keluarga dan masyarakat daripada segala perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, serta berpegang teguh dengan Ahlussunnah wal Jamaah melalui manhaj Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Maturidi berdasarkan Al-Quran dan hadis serta kaedah akal yang muktabar. Imam berpesan kepada jemaah sekalian agar memberikan tumpuan terhadap khutbah yang disampaikan. Minbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk pengorbanan utama dalam syariat. Sidang hadirin dari mata Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha adalah hari kebangsaan Islam yang begitu istimewa untuk umat Islam seluruh dunia. Keistimewaan ini disebabkan umat Islam melaksanakan ibadah khusus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hati, lisan dan anggota badan pada Idul Adha. Ibadah hati dilaksanakan menerusi ketaatan dan kegerunan terhadap kebangsaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan mentadbir sekalian alam. Ibadah lisan pula diselahkan menerusi ibadah takbir yang dibaca berulang kali, sama ada takbir yang dilakukan secara individu atau secara berjemaah. Ibadah anggota badan dizahirkan melalui ibadah solat sunat Idul Adha, hari raya haji, hari raya Idul Fitri dan juga ibadah korban. Dari sudut yang lain pula, Idul Adha kerap dikaitkan dengan dua ibadah yang menjadi syiar Islam, iaitu penunaian ibadah haji dan penyembelihan ibadah korban, ternakan atau dinamakan juga sebagai sembelihan haiwan korban. Disebabkan kelebihan-kelebihan ini, umat Islam sepatutnya meraihkan Idul Adha dengan semangat yang berkobar-kobar disertai dengan keinsafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi bakal hujjaj atau orang yang melaksanakan ibadah haji, sudah pasti mereka teruja kerana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tetamu Allah pada tahun ini. Peluang menunaikan rukun Islam yang kelima ini sudah lama ditunggu oleh umat Islam di negara ini. Lebih lagi setelah ditangguhkan pelaksanaannya selama 2 tahun disebabkan oleh COVID-19. Malah kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan, keselamatan dan haji yang mabrur kepada saudara-saudara kita, bakal-bakal hujjaj yang kini tekun beribadah di tanah suci. Selain ibadah haji, kita juga seharusnya meneliti dan menghayati falsafah yang tersirat di sebalik pensyariatan ibadah korban. Antara hikmah ibadah korban termasuklah meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah menyembelih kambing sebagai korban dengan tangan baginda Rasulullah yang mulia, serta kepatuhan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga putera baginda Nabi Ismail alaihissalam. Kisah dua Rasul yang hebat ini dirakam dalam Surah Al-Baqarah ayat 124, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun
Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin kepada seluruh manusia. Dia ini Ibrahim berkata, dan juga daripada anak cucuku. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Sebagai tafsiran untuk ayat ini, Imam Ibn Katsir menyatakan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memberikan ketaatan dalam melaksanakan wahyu, perintah dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh kesempurnaan tanpa sebarang bantahan ataupun pindaan. Antara kalimat yang pernah atau perintah yang terkandung dalam surah Ibrahim ini yang dapat dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan sempurna termasuklah yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah daripada tanah tumpah darahnya itulah Iraq dengan meninggalkan kaum baginda ke tempat yang lebih baik kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah Makkahul Mukarramah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar menyembelih putera kesayangannya Nabi Ismail dan baginda melakukannya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam menghormati para tetamu, melayan mereka dengan harta sendiri serta bersikap sabar menapi karinah mereka. Kisah ini ada nyatakan dalam kisah malaikat yang bertandang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan berita gembira kepada baginda bahawa baginda akan dikurniakan seorang anak, iaitulah Nabi Ishaq alaihissalam. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibadah haji dan pelaksanaan ibadah korban saling berkait rapat dengan maksud pengorbanan yang sebenar di sisi syariat Islam. Di manakah perkaitannya? Ya, ibadah haji dan pelaksanaan ibadah korban menuntut pengorbanan jiwa dan juga harta daripada manusia. Bahkan kedua-duanya memerlukan kecekalan ketika berdepan dengan mihnah dan juga ujian. Hal ini menggambarkan bahawa bukan semua manusia mampu melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah korban, kecuali orang yang berkemampuan daripada segi keuangan dan mempunyai tahap kesabaran yang tinggi. Walaupun kini kita berada dalam era endemik, lihatlah kembali kesulitan dan keperitan yang pernah kita lalui semasa era COVID-19 dan era pandemik, agar kita dapat mengambil pedoman dan juga pengajaran. Ada dalam kalangan kita yang pernah kehilangan pekerjaan, insan tersayang, penutupan premis perniagaan dan juga sebagainya. Kini kita berhadapan pula dengan cabaran ekonomi. Demikianlah putaran roda kehidupan kita di dunia. Ada masanya kita dalam kesenangan dan kemewahan, dan ada masanya kita dalam kesempitan dan juga kesusahan. Cara setiap insan menghadapi ujian adalah salah satu ukuran tahap keimanannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi orang yang bersabar, ujian boleh meningkatkan derajatnya. Bagi orang yang tidak sabar dan juga mengkritik ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ujian mungkin menyebabkan dia menjadi manusia yang rugi dan hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mulai hari ini sehinggalah pada hari Rabu, yakni 13 Zulhijjah, kita akan melakukan penyembelihan haiwan untuk ibadah korban. Dalam melaksanakan ibadah korban, ada beberapa perkara yang perlu dipatuhi agar ibadah korban kita tidak fasid ataupun rosak. Semasa mengagihkan daging korban, kita naklah mengutamakan golongan fakir miskin selain daripada golongan-golongan yang lain. Berilah mereka peluang menikmati daging yang segar, kerana peluang sebegini bukanlah ada di sepanjang masa. Selain itu, syarak juga melarang kita memberikan daging korban kepada petugas dan penyembelih sebagai upah tugasan yang dilaksanakannya. Walaupun demikian, upah tersebut mungkin boleh diberikan dalam bentuk wang ringgit. Amalkanlah kerjasama dalam menguruskan penyembelihan dan pengagihan daging korban agar dapat memantapkan silaturahim di antara kita bersama. Mari di khutbah Aidil Adha pada kali ini, khatib menyeru sekalian jemaah
supaya meneladani pengorbanan yang utama dalam syariat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Selagi nadi masih berdenyut dan nafas masih belum berhenti, hayatilah pengorbanan Rasulullah SAW juga dalam menyebarkan Islam. Ingatlah penyalahgunaan terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala boleh menyukarkan perhitungan amalan kita di akhirat besok. Usahlah gunakan nikmatnya untuk kepuasan nafsu semata-mata dengan mengabaikan syariat Islam. Mudah-mudahan segala pengorbanan yang kita telah lakukan selama ini mendapat ganjaran yang setimpal dan lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikurniakan kita keturunan ataupun zuriat yang baik, yang soleh dan yang salihah, yang boleh memimpin diri dan masyarakat ke arah jalan yang diridhai Allah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa ya mustaghfirin wa ya najattat taibin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amin. 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 Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wadallahu an sadatina al-khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajmain. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allah mansur malikana yang Pantuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tunku Mukris Ibn Almarhum Tunku Munawir wa aiduhu wa fi kulli ma tuhibbu wa tardah wa abid bi wujudihi maqaidil ahli zulmi wa kufri wa hizlan. Allahumma zuk auna li abdika Datuk Lela Maharaja Datuk Haji Muhammad Syarif bin Yusman al-Ma'ruf bi Undang 2 Rembau wa aiduhu wa fi kulli ma tuhibbu wa tardah bi hurmati man asatu lil alamin wa in wujida li qubul islami abaw. Na'udzu bi kalimatillahi tammat allati la yuzawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitnatil laili wan nahar wa min syarri tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. InsyaAllah takdir. Silakan terima.